Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembangkang cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Pembangkang seringkali cari kesalahan Anwar Ibrahim. Pembangkang seringkali cari masalah kerajaan perpaduan. Tapi diorang lupa, di depan mata mereka ada kayu balak. Kau cuba perbetulkan salah orang, tapi di depan mata sendiri kesalahan jelas dibuat. Hari ini satu lagi pendedahan luar biasa yang menyebabkan Perikatan Nasional kantoi apabila diumumkan di Dewan Rakyat isu tabung haji bahawa Menteri Agama telah dedahkan 23 syarikat bukan Bumi Putra dilantik zaman PN. Persoalan netizen sekarang ialah di mana sudah laungan Perikatan Nasional yang kononnya memperjuangkan Bumi Putra, yang kononnya memperjuangkan Melayu. Tapi akhirnya apa yang jadi? 23 syarikat bukan Bumi Putra dilantik zaman Perikatan Nasional. 23 bukan sedikit. Tapi dia kata dialah paling hero. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, mari saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan, bagi mereka yang mau kekal sehat, apapun masalah kesihatan Anda, sehinggalah yang ada kanser, dengarkan baik-baik berita baik yang baru hebat ini. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sepatutnya, kita susah sembuh daripada penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa pun akan melekat di dalam tubuh badan kita. Kita berulang-ulang kena penyakit dan paling teruk sekali kita kena autoimun. Autoimun seperti asma, gout, dan macam-macam lagi. Semua itu disebabkan imun badan kita yang bercelaru. Tapi terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita dididik menjadi kuat, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Lalu dengan kekuatan imun badan itulah kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera ini. Dan ingat, ini ialah produk yang ajaib, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan penemuan para doktor dan saintis yang sangat hebat di abad ini. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan luar biasa. Kalau sudah lama kau berdoa untuk kesembuhan, kalau sudah lama kau berdoa untuk penyembuhan dan cari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan kita teruskan ulasan yang seterusnya. Jangan lupa, ini terapi imun transfer factor for Muhammad Naim Mokhtar mendedahkan sebanyak 23 syarikat bukan Bumi Putra telah dianugerahkan kontrak untuk menguruskan pelbagai projek tabung haji ketika Perikatan Nasional PN mentadbir kerajaan. Apa sudah jadi? Kenapa sampai macam ni? Adakah jawapan kepada persoalan ini? Ini belum cakap lagi tentang jana wibawa yang sepatutnya menjana pendapatan syarikat-syarikat Bumi Putra. Beliau mendedahkan perkara itu ketika ahli Parlimen Pengkalan Cepa, Datuk Dr. Ahmad Marzuki Syari berterusan mengasak soalan mengapa kontrak penjanaan semula tabung haji diberikan kepada syarikat bukan Bumi Putra. Muhammad Naim kemudian menjawab bahawa pemberian kontrak kepada syarikat bukan Bumi Putra juga telah berlaku sewaktu ahli Parlimen PAS itu menjadi timbalan Menteri Agama. Padan muka malu sendiri. Cuba ludah muka orang, akhirnya ludah balik kena di hidung sendiri. Siapa suruh? Cuba-cuba nak malukan konon, akhirnya dia pula terdedah perbuatan yang agak mengejutkan kita.
Pendedahan beliau itu membuatkan Marzuki berterusan mencela perbahasan menteri. 23 syarikat bukan muslim dipilih ketika Pengkelan Cepa jadi timbalan Menteri Agama. Dalam isu pemilihan syarikat bukan Islam itu, ia telah berlaku pada zaman sebelum ini juga, katanya lagi. Beliau turut menjelaskan bahwa pemilihan konsortium atau sebuah syarikat luar telah melalui proses yang ketat sebelum diluluskan oleh lembaga pengarah. Dalam sesi sama, beliau menafikan tuduhan bahwa tabung haji membelanjakan 20 juta ringgit untuk penjenamaan semula. Katanya, jumlah sebenar hanyalah 2 juta ringgit setahun untuk tempoh 3 tahun, yaitu hanya 6 juta keseluruhan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pendedahan yang paling menarik sekali yang kita terima. Tak sangka apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional sebelum ini akhirnya terdedah juga di Dewan Rakyat. Itulah orang kata jangan coba malukan orang, nanti akhirnya kena pula ludah di muka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini kes Zara Khairina selepas didedahkan oleh Saifuddin Nasution Ismail berkait dengan spekulasi, cerita fitnah dan sebagainya. Kemarin kita sudah dikejutkan bahwa 5 individu pelajar bawah umur akan didakwa kerana dituduh didakwa membuli Zara Khairina. Sebenarnya aku pun terkejutlah kan bagaimana sampai berlakunya kematian Zara Khairina. Pembuli-pembuli seperti ini masih kanak-kanak. Mereka mungkin tidak tahu pun apa yang mereka buat itu boleh menimbulkan kesedihan, kemurungan, sehingga boleh menimbulkan perkara yang tidak pernah kita jangka. Paling teruk sekali, apapun Zara Khairina mati, meninggal, jatuh daripada tingkat 3 itu. Apa yang berlaku sebelumnya pun kita tak tahu. Tapi kali ini kita nak tahu pula bahwa semua geng mesin basuh mesti perjelas perkara sebenar kepada pengikut. Sekarang ini yang aku dok hairan, okeylah kita cerita tentang mesin basuh. Aku secara yakin dan tekal tidak menyokong dan aku menafikan, aku menyangkal teori mesin basuh ini. Kenapa? Berapa besarkah mesin basuh yang digunakan untuk memasukkan sebuah tubuh, sebujur tubuh? Aku terfikirlah kan, rumah aku nih ada mesin basuh. Mesin basuh di rumah saya itu bukan kecil, muat 21 kilo. Mesin basuh 21 kilo, masukkan satu tubuh untuk dicuci dalam mesin basuh, itu perkara yang paling tidak logik di dunia. Bayangkan macam mana masukkan satu tubuh, lalu kau cuci dan ditutup mesin basuh itu. Kalau tak percaya, buat demo. Kau sendiri yang menonton video nih, kau pergi ke rumah kamu, pergi coba masukkan satu patung teddy bear yang besar, boleh atau tidak masuk itu patung teddy bear. Bagaimana pula satu tubuh manusia masuk di dalam mesin basuh? Tapi yang aku hairan ialah pengikut-pengikut yang menonton channel yang fitnah itu, yang sudah sah fitnah tentang teori mesin basuh itu, boleh pula percaya. Kalau kau percaya bahwa ada teori mesin basuh, maknanya kau percaya ada mesin basuh sebesar dewan. Untuk masukkan satu tubuh, tidak mungkinlah boleh masukkan dalam mesin basuh. Ini tak boleh terima. Mahkamah kalau dengar ini pasti terkejut. Dia tidak akan percaya. Tak logik untuk satu tubuh manusia dimasukkan dalam mesin basuh. Tak logik sama sekali. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah geng mesin basuh mesti perjelas perkara sebenar kepada pengikut. Peguam Liana Marzuki menggesa pihak yang mendakwa kononnya pelajar Zara Khairina Mahathir 13 tahun dimasukkan ke dalam mesin basuh untuk menjelaskan perkara sebenar kepada pengikut mereka. Bekas Peguam Kanan Persekutuan Jabatan Negara Peguam Negara itu berkata,
Ada kalanya wujud titik buta dan kilap dalam semangat untuk berjuang. Maknanya, geng mesin basuh hari ini, kalau sedar dah tersilap, eloklah diumumkan penemuan fakta ini. Cerita mesin basuh tu fake news, cerita palsu, cerita fitnah, rekaan seorang cikgu untuk konten. Peguam keluarga pun dah sahkan ia tidak benar. Dan telah tular di media sosial siapa cikgu yang sengaja buat konten itu. Yang aku hairan bagaimana seorang cikgu ni berani membuat konten yang tidak senonoh, tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Kau cuba meraih simpati, kau cuba meraih view, tapi apa yang kau buat itu telah pun menghuru-harakan hampir satu negara. Jadi aku rasakan hukuman untuk orang yang berani buat benda tidak berperi kemanusiaan seperti ini haruslah diberikan hukuman yang paling besar. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau betul pejuang keadilan, naikkanlah posting Anda. Terangkan kepada follower Anda cerita duduk sebenar, kata beliau. Semalam Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keadilan dan kebenaran dalam kes kematian Zahra Khairina perlu berdasarkan fakta dan proses undang-undang yang sah, bukannya kenyataan separuh masak, tuduhan rambang atau sentimen emosi semata-mata. Beliau menyifatkan video yang tular kononnya penuntut sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa di Papar itu, Sabah itu mati akibat didera dalam mesin basuh sebagai bentuk dakwaan yang jahat. Malah katanya selepas penahanan seorang guru bahasa Inggris yang memuat naik video kononnya mangsa dimasukkan ke dalam mesin basuh sehingga tular, pendidik itu mengakui ia cuma kandungan. Saifuddin berkata hasil siasatan membabitkan 195 saksi yang dipanggil juga mendapati kematian pelajar tingkatan 1 juga tidak mempunyai kaitan dengan cucu yang di Pertuan Negeri Sabah atau kedudukan pengetua sekolah selaku istri menti seperti didakwa sesetengah pihak. Mengulas lanjut, Liana berkata kegagalan menjelaskan perkara sebenar berkaitan kes Zahra akan mendatangkan fitnah kepada arwah dan pelaku sebenar. Tapi kalau sejenis geng lapor sohor, mana ada hati perut, dia akan buat deks sahaja, dia akan spin ke lain pula. Maka wujudlah dinerakakan oleh netizen se-Malaysia. Namun pohon budi baca bahasa, jangan jadi pembuli pula, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.